Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 September bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Segerakan pelaksanaan hukuman diat. Juga pemakaian pelitup muka wajarkah dilonggarkan? Jangan menggunakan kuasa menghukum dan pengampunan sewenang-wenangnya. Itu titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan titah baginda, prinsip keadilan menurut Islam adalah menjunjung amanah Tuhan dan bukannya mewakili kuasa Tuhan. Dan sekiranya ia tidak dilaksanakan secara adil, mereka yang berkenaan bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Titah Sultan Abdullah, keadilan tidak akan tercapai sekiranya falsafah di sebalik penggubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. Prinsip keadilan menurut Islam adalah untuk menjunjung amanah Tuhan dan bukannya mewakili kuasa Tuhan. Justru kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Sementara itu, baginda bertitah Mahkamah Syariah juga harus bijak menggunakan kuasa budi bicara dan sentiasa berlaku adil kepada semua pihak dalam menjatuhkan hukuman, terutama melibatkan kes kekeluargaan. Jika tidak, pihak yang lemah akan menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Terdahulu, baginda berkenan merasmikan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang Kuantan hari ini. Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah turut mengiringi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Kompleks yang siap dibina sepenuhnya pada 23 September 2021 itu menelan belanja kira-kira 44.75 juta ringgit. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyarankan supaya hukuman diat, iaitu pampasan kepada keluarga mangsa yang terkesan dengan tindakan penjenayah, dapat dikaji dan dilaksanakan di negara ini. Dan pelaksanaan hukuman diat itu sudah dicadangkan baginda kira-kira 6 tahun lalu, namun hingga kini ia masih di peringkat kajian. Ucapan, izinkan saya juga menyaran pihak-pihak yang berkenaan supaya menentukan cadangan saya untuk mewujudkan hukuman diat ini dapat dikaji dan dilaksanakan dan diteliti dan dilaksanakan di negeri Pahang dan di Malaysia amnya. Sudah hampir 5 atau 6 tahun saya telah mengemukakan cadangan ini, tapi masih lagi di peringkat kaji dan kajian dan berbincang. Sampai tua dah saya dah. Sampai ke cucu dah, belum lagi diputus. Hukuman diat merupakan harta yang wajib dibayar dan diberikan penjenayah kepada wali atau waris mangsa sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah ke atas mangsa. Dalam pada itu, baginda juga bertitah agar hukuman khidmat masyarakat dapat dipertimbangkan sistem perundangan Islam untuk menjadi salah satu bentuk hukuman kepada pesalah jenayah syariah dalam negara. Dan satu lagi saya nak ingin meminta pihak hakim-hakim untuk mendalami dan mengkaji supaya hukuman-hukuman yang berbentuk community service juga ataupun servis kemasyarakatan ini juga perlu diambil kira. Kerana kadang-kala ada juga kesalahan yang nampak setimpal, tidaklah sebegitu besar. Harus memikirkan supaya mereka berbakti kepada masyarakat. Baginda juga berharap lebih banyak usaha untuk mempertingkatkan dan memperkasakan institusi mahkamah syariah di Malaysia. Susulan teka-teki ketetapan baru pemakaian pelitup muka yang bakal diumumkan Kementerian Kesihatan Rabu ini, tinjauan kru Berita Al-Hijrah di Ibu Kota mendapati rata-rata rakyat memilih untuk terus memakai pelitup muka dan merasa kekok jika tidak memakainya. Ini kerana negara masih lagi dalam fasa peralihan endemik.
Rata-rata individu yang ditemui berpendapat pemakaian pelitup muka masih diperlukan jika keluar dari rumah kerana sudah terbiasa hidup dalam norma baharu. Bagi mereka, kelonggaran untuk tidak memakai di kawasan terbuka sudah memadai. Walaupun dekat luar, tetap kena pakai. Kita kena jaga kita masing-masing. Kena jaga penjarakan lah. Kemudian, bagi yang mana yang dekat luar tu, kalau boleh, elakkanlah duduk berapat-rapat. Kemudian, daripada segi face mask tu, patuhilah walaupun kemungkinan akan dilonggarkan. Tapi benda ni dah dikatakan wajib bagi kita untuk pakai face mask ni. Okay, so far bagi saya tak perlu kot sebab bila sekarang ni kes COVID pun still ada. Tak ada pun turun ke apa ke. So untuk kita avoid daripada COVID, so better kalau kita pakailah face mask tu. Saya rasa tak wajarlah buat masa sekarang ni sebab kita masih lagi dalam fasa masih lagi ada lah benda tu kan. Jadi kita tak tahu lagi. Jadi saya rasa pemakaian mask ni masih diperlukan lagi lah untuk buat masa ni lah. Jadi kita sebenarnya tak bebas lagi. Kita kena betul-betul bebas baru kita boleh longgarkan lah dia punya pemakaian apa ni untuk mask ni kan. Bagaimanapun, Pegawai Perubatan Dr. Said Alif Fauzan Said Muhammad berpendapat kelonggaran pemakaian pelitup muka wajar dilaksanakan. Pada pendapat saya, wajarlah diberikan kelonggaran kepada rakyat Malaysia tentang penggunaan face mask ni sebab kita dah berapa tahun dah kita melalui musim COVID ni. So, saya rasa rakyat Malaysia sudah bersedialah untuk move on daripada COVID ni. Saya tak nampak perubahan yang besar lah apabila kita beralih daripada memakai face mask ke tak pakai face mask. Sebab saya yakin yang rakyat Malaysia akan still ikut SOP, mana yang sakit tu akan still pakai dan ada juga orang yang volunteer akan still pakai lagi face mask kan. Macam sebab dah jadi kebiasaan untuk mereka. Tambah beliau, walau apapun kelonggaran yang akan diberikan oleh kerajaan, rakyat perlu sentiasa mengikut SOP yang telah sedia ditetapkan dan mampu mengambil langkah perlu jika mempunyai sebarang tanda-tanda awal COVID-19. Kaki dipotong, kanak-kanak rindu sekolah. Saya rindu untuk kembali ke sekolah selepas lebih sebulan tidak belajar dan berjumpa dengan rakan-rakan. Itu luahan Muhammad Syahrul Rizal Azizi, 12 tahun, yang terpaksa dipotong kaki kirinya akibat kecederaan teruk selepas dihempap besi dalam kemalangan membabitkan 8 kenderaan dan 21 basikal di Jalan Kemunting, Pasir Putih, 14 Julai lalu. Anak sulung daripada 3 beradik itu berkata, walaupun kini dia kurang upaya dan menanggung kesedihan akibat kematian ibunya dalam kemalangan berkenaan, namun itu tidak mematahkan semangatnya untuk kembali ke sekolah. Muhammad Syahrul yang sebelum ini aktif dalam sukan terutama bola sepak berkata, dia akan merindui detik itu walaupun sekarang dia hanya boleh menjadi penonton memandangkan kekurangannya. Main bola gitu, main bola betul-betul. Bola sepak lah. Waktu sekolah. Lawe dengan sekolah kami satu baru. Berapa lama duduk 10 tahun? 10. Sementara itu, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Bukit Awang, Yusnita Cik Soh berkata, pihak sekolah sedia menerima Muhammad Syahrul untuk kembali ke sekolah dan akan cuba memberi kemudahan terbaik kepadanya. Sekiranya dia telah bersedia untuk kembali ke sekolah, kami akan menerima dia sebagai seorang murid yang istimewa lah. Maksudnya kita akan aturkan guru ataupun kelas khas untuk dia supaya tidak menyusahkan dari segi pergerakan, dari segi pembelajaran, dan kita mengharapkan dia boleh kembali belajar seperti murid-murid lain, seperti dulu. Media sebelum ini melaporkan seorang wanita maut, 4 cedera termasuk seorang kanak-kanak parah selepas terbabit dalam kemalangan membabitkan 8 kenderaan dan 21 basikal pada jam 9.05 pagi Julai lalu. Dalam kejadian itu, sebuah lori yang membawa muatan besi terbalik sebelum menghempap kenderaan lain.
Peruntukan sebanyak RM392 bilion diperlukan sehingga tahun 2100 bagi mengatasi masalah banjir di Malaysia. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata kos itu merangkumi komponen tebatan banjir dan saliran bandar sebanyak RM230.71 bilion serta infrastruktur sebanyak RM123.55 bilion. Jelasnya kesungguhan kerajaan dalam menangani isu perubahan iklim dizahirkan melalui pelaburan besar kepada sektor air negara. Diperuntukkan sebanyak RM15 bilion secara bajet untuk tempoh 8 tahun bermula tahun 2023 hingga 2030 bagi projek-projek tempatan dan penyelesaian banjir secara menyeluruh serta pembinaan struktur sabu di kawasan kritikal yang terjatuh akibat monsun laut. Untuk jangka masa panjang sehingga tahun 2100, KASA menganggarkan peruntukan sebanyak RM392 bilion diperlukan bagi mengatasi masalah banjir di Malaysia. Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata, KASA komited dalam memastikan kesejahteraan rakyat melalui jangka sederhana dan panjang termasuk pembangunan pelindungan khususnya bagi bencana berkaitan air. Selain itu katanya faktor perubahan iklim juga turut diambil kira dalam penyediaan reka bentuk pembangunan bagi memastikan infrastruktur air yang dibangunkan berdaya tahan. Pada masa sama, kementeriannya juga sedang merangka pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Ini katanya peningkatan suhu global meningkatkan lagi risiko bencana dan kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi. Justru katanya agenda transformasi sektor air negara 2040 telah dibangunkan bermula dengan RMK ke-12 hingga RMK ke-15 bagi memberi fokus kepada usaha pengukuhan tadbir urus sektor termasuk mengarus perdandakan adaptasi dan pengurusan risiko banjir dengan mengambil kira integrasi pengurusan risiko bencana. Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata demikian ketika berucap pada Simposium Perubahan Iklim 2022 di Parlimen. Simposium Perubahan Iklim 2022 yang berlangsung hari ini turut dihadiri ahli akademik, badan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bagi membincangkan serta mencari solusi terbaik serta komprehensif dalam menangani cabaran perubahan iklim di Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man maklumkan rang undang-undang perubahan iklim khususnya bagi mengurangkan impak bencana berkaitan air akan ditamatkan Disember ini dan dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat awal tahun depan. Dan dia termasuk membuat semakan akta sedia ada dan melaksanakan penambahbaikan dalam RUU berkenaan. Katanya RUU itu juga turut membabitkan penambahan tenaga kerja manusia dan ketika ini dalam proses pengesahan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Kita perlukan satu jawatankuasa di peringkat kementerian untuk kita isu perubahan iklim isu serius dan impak dia direct. Yang ketara sangat kita risau ialah isu impak pada bekalan makanan negara. Contohnya bila berlaku kemarau, baru-baru ini kita terpaksa bekalan air kita merosot dan beberapa kawasan pertanian terpaksa terganggu. Beliau berkata RUU Perubahan Iklim itu adalah lanjutan daripada pembangunan kerangka Undang-Undang Perubahan Iklim pada tahun lalu dan dibentangkan kepada Mesyuarat Jemaah Menteri. Objektif rang undang-undang ini adalah untuk mengukuh institusi, menyelaras tindakan, memantau perkembangan dan memperkemas pelaporan data secara sistematik. Datuk Seri Tuan Ibrahim ditemui media selepas Majlis Simposium Perubahan Iklim 2022 di Bangunan Parlimen hari ini. Susulan isu kekurangan bekalan ubat paracetamol kanak-kanak, tinjauan kru Berita Al-Hijrah di beberapa klinik swasta di Ibu Negara siang tadi mendapati kekurangan bekalan ubat demam itu masih berlaku. Malah terdapat pemilik dan pekerja klinik yang mendakwa hampir 6 bulan mereka berdepan situasi berkenaan. Di wartawan Khadijah Faisal ada butirannya. Ubat paracetamol kanak-kanak menerima permintaan tinggi akhir-akhir ini kesan daripada kebimbangan orang ramai terhadap demam dan peningkatan jangkitan influenza dalam kalangan kanak-kanak. Rata-rata klinik yang saya kunjungi mendakwa pihak mereka masih berada di bawah senarai menunggu pharmaceutical untuk mendapatkan stok ubat demam kanak-kanak. Bagaimanapun ia masih bergantung sama ada stok mencukupi atau tidak. This has been going on for the past 6 months? Everybody you go down the lane, yeah. For the past 6 months we've been having this
prevent this problem, Even with the big pharmaceutical companies, we are on a waiting list, That means you say, okay, you put in your order. If they say the shipment comes in, which they don't even know what the quantity is going to be like, if they can slot you in, you're lucky. Menurut pihak yang ditemu bual, jika terdapat pihak klinik yang tidak termasuk dalam senarai penerima berdasarkan stok yang ada, pihak tersebut terpaksa mendaftar semula untuk berada dalam senarai penerima stok-stok ubat, khususnya ubat demam kanak-kanak. Setakat ini, kata mereka, dianggarkan sebanyak 10 botol terjual setiap hari. Malah sehingga ke hari ini, pihak mereka terpaksa bergantung dan membeli daripada farmasi-farmasi besar dan persendirian yang lain untuk memastikan stok ubat asas tersebut sentiasa ada. Keadaan itu bagaimanapun berbeza dengan situasi di beberapa farmasi yang saya kunjungi, yang mana stok ubat demam jenis sirap itu telah kembali normal. Namun masih terdapat kebimbangan sekiranya ubat tersebut kembali kurang dan sukar diperoleh pada masa akan datang. Ada. Dia sekarang dia sudah macam back to normal, tapi kita takut on and off dia ada problem. Shipment problem dan raw material dia tak cukup. Dia biasa import dan packing di sini macam ni. Sementara itu, rata-rata orang ramai berharap agar isu kehabisan stok ubat-ubatan, khususnya membabitkan paracetamol kanak-kanak, dapat disiasat agar tidak ada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan. It will be critical lah, sebab most important tu yang budak-budak kecil kan, dia demam dan kalau dia tak dapat ubat nanti dia boleh pergi ke next stage, ke pneumonia, ke bronchitis ke macam tu. Kalau kerajaan, Kementerian Kesihatan pantaukan hal ni lah dan pergi cek dekat semua. Kita takut kadang-kadang farmasi ada stok, dia tak nak jual sebab dia nak harga tinggi. Bimbang lah juga sebab yelah kan, kalau baby demam of course lah kita, sebab lagi pun anak baru setahun lebih, so dia tak boleh nak bagi ubat sesuka hati pun. Hope diorang boleh restock ubat tu lebih banyak lah. Itu saja. Kebelakangan ini, isu kekurangan stok ubat demam kanak-kanak menjadi permasalahan dalam kalangan ibu bapa. Mereka bimbang sekiranya masalah ini tidak diselesaikan segera, ia akan menjejaskan anak-anak mereka, terutama dalam menghadapi pelbagai jenis demam dan jangkitan ketika ini. Laporan Khadiza Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Laluan pejalan kaki berpagar tanpa melintasi kawasan kompleks Berpadu Immigration Custom dan Keselamatan ICQS di Padang Besar bakal dibina bagi menjaga keselamatan dan kebajikan pelancong dalam dan luar negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata laluan berpagar itu dibina bagi memastikan tidak berlaku pencerobohan warga asing yang masuk ke negara ini melalui stesen kereta api Padang Besar. Kita tengok daripada jumlah mereka yang menggunakan kereta api, orang warga asing menggunakan kereta api masuk kawasan ini, lebih kurang 2,000 orang sebulan. 2,000 manakala daripada jumlah keseluruhannya yang melintasi kawasan ini, kita tengok warga asing saja 30,000 sebulan. Jadi ini menyebabkan ada perkara yang mungkin boleh menimbulkan masalah security. Datuk Seri Hamzah berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Kompleks ICQS Padang Besar hari ini. Turut hadir Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, Pengurus Besar RAC Adam Abu Hanifah dan Setiausaha Kerajaan Polis Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad. Tambah beliau, pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menutup laluan tersebut pada 1 September bagi mengelak berlaku perkara yang tidak diingini yang boleh mengancam keselamatan negara. Laluan pejalan kaki berpagar itu dijadual siap dalam tempoh 3 bulan. Bank Negara Malaysia BNM dijangka menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas BPS kepada 2.5% pada minggu ini. Dan kenaikan kadar ketiga berturut-turut bertujuan untuk membantu mengurangkan inflasi negara. Menurut kenyataan Moody's Analytics, indeks harga pengguna keseluruhan Malaysia meningkat sebanyak 4.4% tahun ke tahun pada Julai, peningkatan mata peratusan penuh daripada bulan sebelumnya. Keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua Malaysia juga jauh melebihi jangkaan didorong oleh peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan selepas sempadan dibuka semula sepenuhnya pada April. Di peringkat luaran, menaikkan kadar dasar semalaman akan meningkatkan ringgit yang telah merosot berbanding dolar AS dalam persekitaran kenaikan kadar yang agresif oleh Rizab Persekutuan AS.
Sichuan bergegar. Gempa bumi berukuran 6.6 skala Richter yang melanda wilayah Sichuan, barat daya China, ragut sekurang-kurangnya 7 nyawa, dan gagaran itu turut mencetuskan tanah runtuh di kawasan pergunungan sekaligus menyebabkan struktur bangunan di bandar Sichuan rosak teruk. Gempa bumi itu berlaku sekitar jam 1 tengah hari waktu tempatan dengan kedudukan 43 km tenggara bandar Kanding di wilayah Sichuan. Bencana itu mencetuskan situasi panik ketika penduduk sedang menjalankan rutin harian di lokasi masing-masing. Beberapa gempa susulan turut dirasai penduduk. Gagaran itu turut menyebabkan talian komunikasi terputus, termasuklah di bandar Moxi yang mempunyai kira-kira 7,000 penduduk. Sementara itu, lebih 500 anggota penyelamat telah dihantar ke pusat gempa bagi operasi mencari dan menyelamat. Gempa bumi sering berlaku di Sichuan, di mana kali terakhir ia berlaku pada 2 Jun lepas dengan kekuatan 6.1 skala Richter sekaligus menggegarkan daerah Lushan. Pada 2008, gempa bumi 8.0 skala Richter melanda wilayah Wenchuan dan menyebabkan puluhan ribu maut. 2 dilaporkan terbunuh manakala 4 lagi terperangkap selepas bangunan yang sedang dalam pembinaan runtuh di Lagos, Nigeria. Dan tragedi itu dipercayai berpunca daripada pengabaian terhadap peraturan keselamatan pembinaan. Bangunan 7 tingkat itu runtuh di kawasan komersial di Lagos. 2 mayat ditemui di sebalik runtuhan ketika operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan. Insiden bangunan runtuh sering berlaku di Afrika yang disebabkan oleh struktur usang serta pengabaian aspek keselamatan. Isu itu telah disuarakan sejak November tahun lalu susulan runtuhan bangunan yang berlaku di Ikoyi, Lagos sehingga mengorbankan 45 orang. Mei tahun ini 10 terbunuh apabila sebuah bangunan 3 tingkat runtuh di Lagos. Mengikut rekod sejak 2005, sekurang-kurangnya 152 bangunan telah runtuh di Lagos yang kebanyakannya disebabkan oleh hasil kerja yang buruk, bahan berkualiti yang rendah serta rasuah. Lain pula di Punjab, 5 kanak-kanak antara 10 yang cedera parah selepas permainan Joyride terhempas pada ketinggian 50 meter. Dan kejadian berlaku di Taman Tema di Dussehra semalam. Detik-detik cemas itu sempat dirakam orang awam dan video itu tular di media sosial. Kebanyakan mangsa mengalami kecederaan di bahagian belakang dan rahang, tetapi semua mereka dilaporkan stabil. Taman Tema itu menjadi perhatian bagi meraikan pesta London Bridge yang dilanjutkan sehingga 11 September. Penganjur pesta berkenaan berkata, pihaknya akan menyiasat punca kejadian dan akan bekerjasama dengan polis serta pihak berkuasa tempatan. Atas dasar solidariti terhadap Palestin, 4 warga Israel enggan untuk berkhidmat sebagai tentera Israel. Dan mereka mendakwa tidak mahu bersubahat atas kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin. Solidariti itu dizahirkan di hadapan pusat pengambilan tentera Israel di Kiryat Ono di Tel Aviv dengan turut disertai aktivis sayap kiri Israel. Menurut aktivis terbabit, mereka tidak mahu berkhidmat dalam tentera yang sering melakukan keganasan selain menafikan hak asasi rakyat Palestin. Mereka nekat menyuarakan pandangan itu walaupun mungkin berdepan tindakan undang-undang termasuk dikenakan hukuman penjara. Jelas mereka, walaupun hidup sebagai warga Israel, mereka juga berhak membuat keputusan, malah tidak boleh berdiam diri di atas segala penindasan Zionis terhadap Palestin. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.